Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun memberi kepada kita nikmat sampai kita berada ke tahap ini. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita sampai ke saat ini melainkan diterima sebagai tetamu dia, menjadi duyuf dia, duyufur rahman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita harap bila mana kita telah pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad datang ke negeri Mekah ataupun kota Mekah ini dengan kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam talbiyah itu kita kata labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika ialah merupakan satu lafaz yang kita ucapkan, iaitu jawapan daripada panggilan. Bila mana seseorang memanggil kita, maka jawapan kepada panggilan sesaat kita dipanggil itu ialah labbaika, ya makna dia. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya. Labbaik la syarika laka labbaik, ya, tidak ada sekutu bagi engkau.
labbaika la syarika lak, labbaika la syarika lak labbaik. Ya, kita ulang lagi sekali, ya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, bahwasanya bagi engkau lah, innal hamda wa ni'mata, bahwasanya segala pujian dan juga segala nikmat bagi engkau, laka wal mulk, dan bagi engkau juga kerajaan. Dalam lafaz talbiyah itu kita mengungkapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ungkapan pengakuan bahwasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala puji hanya untuk dia, semua nikmat semua dia punya, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerajaan pun semua milik dia. Maka alhamdulillah, itulah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita pada pagi ini. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini majlis ini ditaja oleh grup Infak Masjid Darsa 15 dan Zuraida Haji Junus. Kita doakan insya-Allah moga-moga mereka pun dapat nikmat seperti mana yang kita nikmati pada saat ini, insya-Allah. Moga-moga Allah pilih mereka untuk jadi Duyufur Rahman pada masa yang terhampir dan terdekat, insya-Allah, biiznillah. Tajuk yang diketengahkan pada kita ialah jauhi sifat mazmumah. Sifat mazmumah ialah merupakan sifat lawan daripada sifat mahmudah. Sifat mahmudah maknanya sifat yang terpuji. Sifat mazmumah maknanya sifat yang terkeji. Terpuji pada syarak, dikeji pada syarak. 10 sifat mazmumah yang wajib kita pelajari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita hindari dan kita buang daripada dalam diri kita, supaya dapat kita hiaskan pula selepas itu dengan sifat dengan sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji. Kena buang sifat yang dikeji, dihias dengan sifat yang dipuji. Apa hukum buang sifat yang dikeji pada syarak? Wajib hukum dia. Seperti mana wajib kita sembahyang, berpuasa, berzakat dan berhaji, maka begitulah wajib buang sifat yang keji itu. Sifat itu kalau wujud berkekal dalam hati kita, kita tak mampu dan tak boleh nak semai dan tanam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat yang terpuji dalam diri kita. Kaedah dia at-takhliyah qabla at-tahliyah, dia sebut, iaitu takhliyah, penyucian, penyingkiran sebelum daripada kita menghiaskan. Sebagai contoh, orang perempuan bangkit tidur tu berbedak terus ke? Dia cuci muka dulu, kan? Cuci muka dulu. Lepas tu barulah bila muka bersih, barulah kita tempel bedak. Begitulah hati kita, masalah Sayyidina Muhammad, bila mana dalam hati ada sifat yang buruk, wajib kita keluarkan dulu. Lepas tu barulah kita hiaskan dengan sifat-sifat yang terpuji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Saya tak baca semua 10 sifat yang terpuji, yang 10 sifat yang terpuji itu dan 10 sifat yang dikeji itu. Tuan-tuan boleh search dalam internet apa sifat-sifat tu. Cumanya mungkin kita tengok 1-2 sifat tu supaya kita tak bersifat dengan sifat tu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang dicela pada syarak ialah
al-kibr, iaitu rasa besar diri. Sifat besar diri ini sifat yang dibenci oleh agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat kibr ni kalau ada hanya sebesar zarrah sahaja, dia sudah tidak layak untuk masuk syurga. Nabi sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrati min kibr. Tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam dirinya ada sebesar zarrah dari takabbur. Sebesar zarrah rasa tak nampak kalau kita tengok, mana paling halus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sebesar tu je, tak boleh masuk syurga lah. Sebab syurga ni hanya dimasuki oleh orang yang macam ni. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah kata negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi, wala fasada, dan tak mau kepada kerosakan di atas muka bumi. Apa makna negeri akhirat? Negeri akhirat yang Tuhan kata kami jadikan dia untuk orang yang tidak nak kepada ketinggian di atas muka bumi dan tak mau pada kerosakan. Negeri akhirat tu apa? Negeri akhirat makna syurga. Syurga tu kami buat untuk orang-orang yang tak mau ketinggian di atas muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, tadi saya sempat sembang dengan seorang selebriti, bekas selebriti, Faizal. Dia nak duduk sini sampai habis puasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, sebelum dia kata dia nak duduk sini sampai habis puasa, dia kata, Ustaz, Tuhan bagi rezeki, alhamdulillah. Maknanya Tuhan bagi rezeki lah sampai nak boleh duduk sampai bulan puasa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia kata rezeki yang dia peroleh sekarang lebih daripada yang dia dapat waktu jadi selebriti dulu. Kita tengok waktu jadi selebriti itu dah banyak dah, lagi banyak. Saya kata itulah makna berkat. Berkat ni maknanya bertambah kebaikan dan rasa keberkatan. Berkat ni rasa berkat dan tak habis kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka itulah yang dikatakan dengan negeri akhirat ataupun syurga itu Allah buat untuk orang-orang yang tak mau ketinggian di atas muka bumi. Ataupun boleh saya katalah insya-Allah Faizal tu ahli syurga insya-Allah. Sebab kalau jadi artis dia duduk ligan glamour. Kalau dia jadi artis dia pengacara kan, orang panggil apa? Host, DJ. Jadi kalau dia tu kalau duduk jadi hak tu, dia nak pergi lagi. Kalau nak ketinggian tambah syurga tak ada. Bukan salah jadi artis, tapi ligan glamour tu yang salah. Esok nanti bila ada negara Islam esok, kita bukan haramkan muzik, kita bukan haramkan drama, kita tak haramkan filem. No, semua tu selari dengan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, dulu ada orang tanya, esok kalau negara Islam tertegak, drama habis ya? Muzik tak ada Tak ada muzik, nak buat drama macam mana? Suspend tak ada, seronok tak ada, sedih tak ada. Tak ada apa lah. Tapi semua tu dibetulkan dengan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh berlakon, tapi main nak abang cara berlakon supaya dia jadi pendakwah, bukan dia menjadi orang yang membawa orang ke lembah kemurkaan Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah sebenarnya terkenal, termasyhur, tidak merupakan kecelaan. Sebab tidak ada yang paling masyhur melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling masyhur melainkan nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia alaihi wassalatu wassalam. Tapi yang salahnya ialah mengejar glamour, mengejar kemasyhuran. Jadi ingat, siapa-siapa jadi pelakon, jadi artis, kalau ada nak ketinggian, jadi syurga, tempat untuk orang-orang seperti itu tidak ada. Sebenarnya bukan sekadar artis, orang yang menimba ilmu pengetahuan, yang belajar, yang mengaji, pergi ke Azhar, masuk Universiti Madinah, balik Jordan, masuk UAE, UKM, UM, mengaji ilmu agama, tapi nak ketinggian pun dalam syurga tempat tak ada juga. Jadi maknanya atas muka bumi ini Allah sebut wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, hebat, kemah, rasa megah. Ni negeri Mekah kita duduk ni, negeri yang kita kena belajar rendah diri. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang orang hak bawa main Mekah tu pun dia tak belajar. Saya tengok banyak pengalaman orang yang bawa orang main Mekah. Dia ni bila dia main kerap-kerap sangat, lama-lama dia tak berasa dah hebat negeri Mekah ni. Sedangkan negeri ni orang cerita seluruh alam nak main negeri ni, nak main kota ni. Dia dah main selalu, setiap bulan dah main, setiap bulan dah main. Akhir dia rasa biasa. Sebab itu bagi orang yang dah main Mekah tunaikan umrah sallallahu alaihi Muhammad, sunat dia main Mekah pula 5 tahun yang akan datang. So, perasaan tu dia main lagi. Tapi kalau boleh main di sini, macam kita berulang masjid hari-hari, kita apa? Faham? Orang yang berulang ke masjid ni, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Ni di antara orang yang akan bernaung di bawah aras Tuhan, yang hari tidak ada payungan melainkan payungan aras Allah saja. Di antaranya ialah orang yang mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Sebagai contoh, ramai orang hari itu yang tak mau ambil dos, tapi dia ambil sebab nak pergi masjid. Faham tak? Maknanya dia tak boleh, dia ambil ni sebab nak pergi masjid. Kalau main Mekah macam tu tak apa. Kadang-kadang dia main Mekah, dia nak ambil untung lah. Dia nak tembak, dia tengok bulan ni dia main lagi, tu masuk duit tu. Main sini dia bukan sembahyang di Masjidil Haram, main di hotel ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Syekh Nuruddin, masjid pun tak kenal dia. Walaupun duk main Mekah, tapi masjid pun tak kenal dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ni saya peringatkan diri saya dan kita semua. Kalau duit duk tambah, sallallahu alaihi Muhammad, duit duk tambah, tapi perasaannya kepada Allah tak tambah, nanti dia akan kena Allah hukum dia. Apa Allah hukum dia? Sallallahu alaihi Muhammad, dia ada dapat tu, dia tak boleh guna pun duit tu nak dekatkan diri daripada Allah. Macam mana maksud duit mendekatkan diri pada Allah? Iaitu duit yang digunakan untuk berinfak, sedekah, buat kebajikan. Kena belum berumah pula. Kadang-kadang orang ni dia tengok orang buat baik, dia tengok ya. Kadang-kadang dia tunggu pula orang buat baik, dia tak buat juga. Dia kena lawan. Macam orang makan di kedai kopi pekan nak belanja. Aku nak bayar. Bukan kata bayar. Tu tengok. Dia benar akhirat ni, fastabiqul khairat. Ni negeri Mekah ni. Tu saya kata siapa-siapa yang tak ada duit kena main Mekah. Orang kita jomlah pergi Mekah buat umrah. Tak cukup duit.
Hang kena himpun duit sampai cukup duit, hang main Mekah. Berapa ribu? 6,000, 7,000, 8,000. Berapa ribu pun hang cari duit sampai cukup, hang kena main buat umrah. Bila cukup duit, main sini, dia balik Malaysia, dia akan dapat ganti 6,000 tu, 7,000 tu. Dan Allah bagi seganda lagi. Itu dia. Kalau main umrah, sebab itu siapa main umrah rezeki dia murah. Soalan senama. Tak main tu rezeki sempit tu. Ni hak dengar dalam ni. Kena main kita esok ni. Jangan duk kata kami komitmen banyak, kami anak duk mengaji lagi. Buat susah dengan Tuhan. Tuhan bagi susah. Cuba senang dengan Tuhan. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila demai, duit duk pegang. Duit ni kita bukan boleh buat pi mati. Kita bukan boleh masuk kubur. Kita kena transfer pi. Faham tak? Transfer dia macam mana? Bagi. Gila-gila bagi. Tambah-tambah di Mekah ni. Jadi tuan-tuan, jangan sayang duit. Buat kebajikan. Gila-gila buat kebajikan. Ni orang di Malaysia tu tak boleh main. Lepas hantar duit RM200, ustaz tolong sedekah di Mekah. Ni di Mekah dah ni. Duit dia fikir nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni. Tak apa, bukan salah beli, tapi salah tak bagi. Duk tahan duit, berkira-kira dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, maka perasaan dalam diri tu kita bagi pula. Bagi kata apa tu, bagi kadang-kadang kita ni jarang jumpa ni, kita main kot ni, kita jarang, kita dekat dengan masjid, kita tak jumpa sangat orang pegang tu hak sapu sampah tu. Tapi kalau duduk di Mispalah tu berderet tu, macam kita duduk di hotel di Madinah tu, tuan-tuan bagi duit tak lepas tu? Rasa macam mana? Nak tanya rasa? Ha? Rasa apa? Diri kita rasa tu lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan pilih-pilih lah bagi. Okey, ada orang pilih. Ni tengok, ni muda sangat ni. Tak payah. Lepas sikit, oh ni baru sikit dah janggut. Tuan-tuan, pasal apa pilih? Ada kibr, ada besar diri, rasa diri kemai. Tuan-tuan, kita tahu hati dia. Tuan-tuan, di sini ni takut-takut semua wali-wali. Tak kenal, tengok semua sama aja. Tapi tak kenal wali Allah. Kadang-kadang muda Indon je pegang tu. Muda sangat ni nak bagi pun. Kuat lagi ni. Nak bagi tu pula tengok. Satu rial boleh bagi. 5 rial rasa banyak. 10 rial lagi banyak. 50 rial lagi banyak. Salam Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni, kita harap Allah Tuhan, aku nak tengok siapa lah wali-wali Allah ni. Hak mana hak tak bagi, hak tu kita bagi. Jadi buang perasaan besar diri. Dia ni orang dulu-dulu kan pegang hadis Nabi, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik lebih baik dari tangan yang di bawah. Makna tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Cuba tengok amat. Okey, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh kerana tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, dia bagi macam ni. Ambil mat. Nampak tak? Dia tak duduk atas, dia duduk bawah. Ambil mat. Bila tangan saya macam tu, dia kena ambil macam tu. Ambil pada atas, hang lebih baik daripada aku. Faham tak? Tak mau setinggi diri. Bila kawan ambil daripada atas, berarti hang lebih baik daripada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita rasa kita lebih pada orang, istighfar kena banyak. Takut tak masuk syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, itu satu. Yang kedua, dari diri ni
antara ibadat yang jangan tinggal tengok muka orang. Duduk di Masjidil Haram tengok orang lintah tu. Kok kita terpandang satu muka tu seorang wali Allah. Macam mana? Tengok muka wali Allah ni apa kesan kita? Allah ampun dosa kita. Tak tahu siapa seorang, muka sama ya. Tapi dalam satu-satu muka, dalam semua muka tu ada muka yang hati kita jatuh. Ya Allah, muka dia. Ada satu hati kita jatuh. Dan kita duduk 5 hari ni, pasti ada satu muka yang hati kita jatuh. Ni kalau Allah nak, Allah pilih. Nak minta. Nak tengok muka macam tu. Seperti mana satu orang sahabat Nabi, seperti mana seorang tabi'in namanya Uwaisul Qarni. Dia perindu Rasulullah, jumpa Rasulullah. Hari-hari selawat. Nak tengok Rasulullah, nak jumpa Rasulullah. Cuma tak, yang menyebabkan tak boleh jumpa Nabi sebab dia belah mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belah mak dia. Kendong mak ke belakang ni pergi buat kerja. Akhir sekali lama-lama tak tahan dah, rindu, minta kat mak. Nak mai ke Madinah nak ziarah Rasulullah. Daripada Yaman tu. Jalanlah daripada Yaman. Mai ke Madinah. Sampai Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tanya rumah Nabi tak mana. Pergi rumah Nabi, ketuk pintu, bagi salam, keluar sana Fatimah. Bila keluar sana Fatimah, dia tanya. Dia kata dia nak jumpa dengan Rasulullah. Kata sana Fatimah, Rasulullah baru je keluar. Oh ya ke? Tak apa. Sampaikan salam saya pada Rasulullah. Assalamualaikum. Patah balik Yaman. Betul orang dia. Kalau kita dah sampai dah tunggulah kan. Dah Nabi tak ada, balik. Bukan balik rumah dekat kat ni, Yaman tu. Tu panggil ahli syurga. Ahli syurga ni panggil dia bullah, dia betul. Dia tak kerti kelentong orang. Dia tak kerti kena orang, dia betul. Jadi akhirnya Nabi sampai di rumah. Bila Nabi sampai di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung Nabi tanya, Fatimah, tadi ada orang yang begini sampai bagi salam? Kata sana Fatimah, ada Rasulullah. Itulah Uwaisul Qarni. Sedangkan Nabi tak nak jumpa dia, tapi selalu disampaikan wajahnya, salamnya kepada Rasulullah, dengan sebab selalu berselawat kepada Rasulullah. Nabi kenal dia. Nabi kata, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hang mendapat keampunan Allah sebab melihat wajahnya. Itulah yang saya kata, kita nak kena tengok sama muka orang macam-macam tu. Moga-moga kita mendapat rahmat, dapat keampunan Tuhan. Dalam pengalaman saya mai ke Mekah ni, ada satu pengalaman yang saya rasa harap pengalaman tu berulang. Waktu tu saya berada dekat dengan subuh. Tuan-tuan sebelum saya lupa, kalau boleh tuan-tuan dah mai ni, gunalah apa cara sekalipun, tuan-tuan tawaf sunat ataupun umrah pada pukul 2 pagi. Buatlah macam mana pun, helah untuk masuk tawaf pada pukul 2 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa 2 pagi? 2 pagi itu ialah bermula 2/3 malam yang terakhir. Waktu tu malaikat yang nak bertugas seluruh alam ni, nak pergi bertugas di Malaysia, nak pergi bertugas di Ireland, nak bertugas di Jepun, malaikat seluruh alam ni, hak jaga bahagian rezeki, hak jaga bahagian hujan, hak jaga macam-macam bahagian ni, dia akan turun di Mekah tu. Dia akan turun di Mekah, dia tawaf. Harap-harap kita boleh tawaf dengan para malaikat tu. Ni pesan guru kami dulu ni, Allah Sayyidina Muhammad. Dan cuba tawaf kalau boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu azan yang pertama. Azan pertama tu sejam sebelum masuk waktu. Kalau kita dapat tawaf pada waktu tu, tak nak cerita macam mana rasa. Rasa sendirilah macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah duduk di Mekah dah.
Cumanya orang tanya, adakah afdal tawaf sunat, memperbanyakkan tawaf sunat ataupun memperbanyakkan umrah? Qil wa qal. Ada ulama kata memperbanyakkan umrah itu baik. Ada ulama katakan memperbanyakkan tawaf itu baik. Kalau dah tawaf, dah masuk tawaf ya, 7 pusingan, dah lagi mudah sebab dia dekat. Habis 7 pusingan, sembahyang, tawaf lagi. Tawaf 7 pusingan masalah Sayyidina Muhammad, sembahyang lagi sunat tawaf, tawaf lagi. Dah duduk di Mekah dah. Kalau boleh masuk masalah Sayyidina Muhammad. Dan sangka baik dengan Tuhan. Kalau mau sangat nak terkencing pula, anda terkencing. Piawai sangat nak terkencing ni, lagi nak terkencing. Cuma sangka baik dengan Tuhan, insya-Allah. Main hajat 2 rakaat. Ya Allah, tolonglah jaga aku Tuhan. Negeri ni semua dapat. Tak ada satu tak dapat. Negeri ni, contohlah, waktu kami mula-mula main Mekah 92 dulu, tahun 92 buat haji. Waktu tu umur 22. Daripada Mesir, main daripada Mesir naik kapal ayak daripada Tusan Swiss. Waktu tu bila nak bang soalan Sayyidina Muhammad, muazzin ni dia akan ketuk ni. Sebelum dia azan, dia ketuk tu kedum tu duduk burung banyak tu. Dia ketuk sekali tu terbang burung. Lah tak ada dah burung dalam Masjidil Haram tu. Pasal apa tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita dia, ada orang ni, burung banyak lah, tak ada lah, pop, jatuh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina, negeri ni semua dapat. Nak apa? Semua dapat. Nak apa? Allah. Hebat sungguh Mekah ni. Jadi kita tak mai, dulu kita nak mai tak boleh sampai, hari ni dah sampai. Jadi nak apa? Ada satu masa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak boleh lupa main puasa bulan Ramadan. Main puasa bulan Ramadan di Mekah ni. Raya sini syok puasa ya, raya tak syok. Raya syok Malaysia lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk depan Kaabah, buka puasa depan Kaabah. Waktu tu buka puasa memang syok. Kita duduk rasa kehambaan dengan semua orang, semua sama ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak perlu pun beli di luar. Sebab makanan penuh dalam Masjidil Haram. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia depan Kaabah nak tunggu Isyak. Dia ada bulan puasa, kalau sejam sebelum selepas maghrib masuk Isyak sejam. Bulan puasa dia 2 jam baru bang maghrib, baru bang Isyak. Akhir lama lah soalan Sayyidina Muhammad kena tunggu. Tunggu tu satu orang Arab. Dia tanya, "Hai, pada mana?" Jawablah, daripada Malaysia. Dia pada mana? Dia kata dia pada Aljazair, Algeria. Jadi bersama-sama sembang dengan orang ni, sembang. Soalan Sayyidina Muhammad 2 jam sembang. Lepas tu last sekali orang dah nak bang Isyak. Waktu tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, orang ni dia salam, dia kata kat saya, "Ana altaqi ma'aka fil jannah." Aku jumpa hang balik dalam syurga esok. Depan Kaabah, amin selalu, amin depan Kaabah. Berantulah dalam batu-batu, jumpa dalam syurga esok. Saya pun tak tahulah muka, saya tengok batu-batu tu lah, tak tahulah, tak terbayanglah muka dia macam mana. Habis balik rumah. Sampai di rumah, ada satu orang anak murid saya. Anak murid saya ni, dia 2-3 kali mimpi jumpa Rasulullah. Bila mai ziarah saya tu, bila nak balik sahabat Sayyidina Muhammad,
Saya kata ada mimpi lagi, jumpa Rasulullah. Dia geleng kepala. Mana dak dah Ustaz. Dia balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia wadah asrama, jaga pelajar. Mayang subuh esok, mayang subuh esok. Wadah ni kena jaga belakang. Kalau duduk depan, budak-budak main belakang, dia kena duduk belakang lah. Mayang subuh, bagi salam ala sayyidina Muhammad yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam yang kedua tu, pelajar tak ada, hilang. Yang ada depan dia Rasulullah. Lepas tu saya menghadap pada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata kat saya, kita jumpa dalam syurga esok. Lepas tu saya kata kat dia, kita jumpa di syurga esok. Jadi hatu yang saya tak boleh lupa lah, bersambung di antara sini sampai ke rumah. Lepas itu pengalaman saya masalah Sayyidina Muhammad. Kita naik kapal terbang, kita main sini, dia tak habis lagi. Kita balik Malaysia, turun kapal terbang tak habis lagi. Sampai rumah tu baru dia landing. Kita dijemput oleh Allah daripada rumah, kita dihantar oleh Allah sampai sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan nak apa sini, minta lah. Tak ada tu yang Tuhan tak bagi. Tuhan bagi semua. Nak apa? Nak apa? Semua dapat. Dan banyak cerita-cerita rohaniah kita dengan Tuhan yang Tuhan bagi sini. Cukuplah kita dengan Tuhan tahu. Tuhan tahu cukup. Tak ada siapa-siapa tu rasa kita dengan Tuhan. Kita hamba dia. Jadi dapatilah, kecaplah sesuatu itu di sini. Tengok biasa aja Mekah ni. Tapi dia bukan biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awliya ramai. Hak kita tawaf tu. Siapa wali? Tak tahu. Ada kawan saya seorang, kalau main Mekah ni, dia kata, nanti anda dah tunjuk entah. Orang yang berjalan macam orang yang jalan atas eskalator. Tawaf macam jalan atas eskalator. Cepat jalannya tu. Waktu tu bisa main dengan dia. Anda nak tunjuk entah. Dia nak tunjuk dia bila nak tunjuk, tak ada. Dia seorang yang dapat rupanya, dia tunjuk kat kita tak makam dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu. Dia Tuhan tunjuk pada orang hati-hati yang ikhlas. Ada sekali saya tengok Allah bagi. Waktu tu saya duduk di belah Pancok Mai dalam pukul 3 pagi. Jadi dah semayang depan Kaabah tu, pegang tasbih. Sambil duk pegang tasbih terlap. Saya jaga-jaga tu, satu orang ada main. Dia macam gerak, saya kata gerak, dia kata salah. Dia main TV saya. Saya terkejut. Dia semayang, Allahu Akbar. Pakai jubah dan seluar hak panjang dalam tu, saya ternampak macam pernah tak tengok budak-budak kita naik basikal kena minyak hitam basikal tu. Tu saya tengok. Dia semayang. Dia tak tongkat sebelah, dia semayang. Masalah Sayyidina Muhammad. Saya kata, seronoknya tengok dia semayang. Dan saya tengok dia semayang tu macam dia ni, lirik mata duduk tengok kat saya, berasa lah. Dan saya harap dia semayang panjang, tapi dia semayang ringkas sangat. Dia semayang tu, dia bangkit betul-betul dia baca eskalator masuk dalam tawaf tu. Saya kata, pasal apa aku tak ligan dia? Pasal apa aku tak kejak dia? Jadi subhanallah, dia masuk dalam tawaf tu macam eskalator. Jadi kecaplah, nikmatilah, hubungkanlah kerohanian kita dengan yang Maha Pencipta. Rebut negeri ini, insya-Allah. Dan bulatkan sepenuh-penuhnya untuk membersihkan diri kita daripada 10 sifat yang mazmumah tu. Soalan Sayyidina Muhammad, dengan kita minum zam-zam, kita nak, ya Allah, buanglah sifat telok dalam hatiku ni. Sifat ni kalau duduk dalam hati berpanjangan, jadi tak selamat jumpa Tuhan di akhirat esok.
Jadi temuilah Allah Subhanahu wa taala sallallahu Sayyidina Muhammad melalui hubungan kita dengan dia sallallahu Sayyidina Muhammad sepanjang kita duduk di negeri ni, insya-Allah. Banyak cerita-cerita korang yang main-main negeri ni tak jumpa tempat lain. Ada seorang kawan saya tu, dia main sini, main Mekah. Waktu tu kami bawa dua orang main, bawa jemaah sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia turun pi tawaf. Dia naik atas masjid, dia tengok awak dia macam tu dah tak? Apa dia? Mana orang hak perempuan tak ada, yang pakai baju-baju jubah tak ada, semua pakai ihram. Lah ni kena pakai ihram sebab PKP, SOP. Waktu tu tak ada yang pakai baju macam ni. Tawaf sallallahu Sayyidina Muhammad, semua pakai ihram. Jalan pula tegak ya. Ustaz, saya tengok tu apa ustaz? Bang kali dia tengok tu malaikat kot. Tuhan bagi sungguh. Yang tawaf kita tu bukan kita manusia, malaikat pun ada tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Wali pun ada tu. Jadi kalau saya sebut tadi tu nak tengok di Malaysia susah dapat. Di sini ni dapatkan. Dan orang pesan, kalau nak jumpa dengan Nabi Khidir, nak tak? Berani ke tak? Tak jawab tu, tak apa berani lah tu. Kalau jumpa Habib Amsak sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak jumpa Allah dengan dia, kata guru kami lah, rawah lepas asak. Sebelum daripada Rukun Hajar Aswad tu, Rukun Yamani, dekatkan dengan Rukun Yamani. Sebenarnya benda ni bukan dia mudah, dia hati sebenarnya. Dia hati, insya-Allah. Jadi tumpang dah duduk di negeri ni. Ni hari pertama kita duduk hari kedua kita duduk di Mekah. Jadi tuan-tuan minta lah apa saja, Tuhan bagi. Saya mula-mula saya main Mekah lu, saya minta nak teriak, nak menangis ya. Menangis banyak tu. Lepas tu menangis. Tengok tu menangis. Minta nak menangis ya. Menangis sungguh. Jadi duduk Malaysia no hati keras. Jadi kita main sini, nak minta apa? Minta. Minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah moga-moga Allah kabul tujuan dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekat dulu untuk pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjauhkan kita semua daripada kemurkaannya, mendekatkan kita semua pada keridhaannya, menjadikan umrah kita umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi semua yang dengar ni boleh mai Mekah waktu terdekat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Khususnya Allah bagi adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tak sihat, Allah bagi sembuh, Allah bagi lega, insya-Allah. Tolong doa kat depa. Kesian kat depa di sana. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan kita untuk jadikan anak-anak kita anak yang baik-baik. Mungkin di kalangan kita ni ada masalah anak-anak macam-macam. Jadi minta sampai tanpa hentilah kita minta Allah buka hati anak-anak kita jadi anak yang baik-baik, anak soleh-soleh, insya-Allah. Dan tidak ada yang tidak makbul di Mekah ni, melainkan hanya orang yang Allah murka saja Allah tak makbul. Auzubillah min dzalik. Kalau Allah redha, Allah makbul. Rendahkan hati, bukakan hati kita, sucikan jiwa kita, minum zam-zam, minta Allah bersihkan hati kita, insya-Allah kita akan dimakbulkan semua permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik.